Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua. Jadi bersama saya lagi Nazri Hamdan di dalam saya punya akaun TikTok ni. Jom kita sembang-sembang dan buat ekonomi lah. Jadi kesemua live saya ni insyaAllah saya akan upload semula di YT lah jadi korang boleh klik saya punya link YT dekat saya punya akaun TikTok tu, bio tu. Korang tengok ada link YT korang boleh masuk dekat situ, follow saya punya YT. Jadi kesemua saya punya live ni saya akan upload semula dekat YT. Okay, apa khabar korang semua? Terima kasih banyak-banyak. Saya dah semalam saya tak live jadi saya ada hal sikit semalam. Jadi malam ni saya free sikit. Itu pun dah pukul 11 lebih Tapi tak apalah, kita boleh sembang-sembang sikit Okay guys, jom. Kalau ada apa-apa pertanyaan dalam ekonomi, jom nanti kita boleh berbual guys Sekejap saya nak check saya punya account sekejap. Saya kena sekejap guys Kejap Okay, guys, terima kasih banyak. Alhamdulillah baik. Bang, komen sikit pasal Parma Niaga. Pasal apa tu? Pasal vaksin ke? Pasal vaksin ke? Saya bukan apa guys. Saya kalau pasal isu-isu yang terlalu sensitif ni saya tak boleh komen guys Kadang-kadang nanti menyinggung setengah pihak. Dan benda tu mudah sangat nanti dipolitik kan. Nantilah saya fikir-fikirlah saya nak buat atau tak video tu. Kalau tak salah saya, Pamanaga ni dikaitkan dengan isu vaksin isu kerugian dalam orang cakap tu supply vaksin lah. Tapi tengok guys nanti tengok macam mana. Kalau saya okey, saya buat video lah. Kalau saya rasa benda tu terlalu sensitif, tak lah. Dah lama tak live ke bang? Oh tak lah, saya masa lepas bajet hari tu saya ada live. Kemudian saya off lah. Semalam saya off. Assalamualaikum. Implikasi kewangan kerajaan bila PAM 500 ke Pean Charum yang baki bawah RM10 10k. Aku ni nak cakap pasal KWSP ni, nanti aku kena kecam. Tu aku malas lah. Okey, tak apalah sebab aku guys sebenarnya kan, kalau korang tengok, perhatikan aku punya akaun TikTok ni, sebenarnya aku tak pernah cakap pasal politik pun. Tak pernah pun. Sebenarnya semua konten aku ni adalah konten ekonomi. Cuma masalah dia adalah bila aku bercakap pasal ekonomi ni, benda ni mudah ditarik ke dalam politik. Kalau korang tengok semua konten aku, tak ada pun aku cakap pasal politik. Semuanya pasal ekonomi. Okey. Tapi kadang-kadang tu benda tu mudah sangat dipolitikkan. Itu masalahnya lah kadang-kadang mentality dan mindset setengah orang ni kita tak boleh ubah. Jadi bila setengah isu-isu ekonomi tu aku cakap, benda tu akan dipolitikkan. Padahal aku tak cakap politik pun, benda tu dipolitikkan. Itu yang aku tak begitu berkenan lah sebenarnya kan. Jadi kalau aku terlalu jujur dengan pandangan ekonomi aku pun, benda tu akan tapi aku sikit sentuh lah pasal, bolehlah aku sentuh pasal KWSP yang 500 tu. Pada aku lah, kalau korang tanya aku lah aku rasa daripada dia bagi 500 dekat akaun EPF tu, pada aku baik dia bagi cash 500 ke orang. Kalau korang tanya aku lah. Dan aku rasa lagi satu, untuk belia yang 18 hingga 17 tahun tu, for example, diorang potong je, tak payah bagi diorang untuk 18 dan 19 tahun. Kenapa kita nak bagi orang yang muda-muda belia kan, bagi diorang duit buat apa? Ada orang cakap itu disebabkan politik nak tarik undi belia. Itu aku tak nak ambil tahulah, itu politiknya hal, aku tak nak ambil tahulah. Tapi kalau kepada aku kan, contohnya macam duit 500 tu, pada aku lebih baik bagi terus cash kepada orang yang akaun dia yang bawah 10k kan, for example lah. Dan juga kalau kata savekan daripada duit yang bagi pada belia tu, boleh bagi RM700. Contohnya macam tu lah kan. Sebab kalau kata kita bagi dia cash, at least dia boleh gunakan lah duit tu, dan benda tu boleh bagi direct impact pada dia. Pada aku that is the better option daripada kalau kata bagi dia duit
500 tu ke dalam akaun dia pun tak boleh guna kan. Itulah pada aku itu lebih baik lah kan. Bak biasa tu bang, bak ekonomi terkait juga politik. Senang cerita kita jalan terus. Kalau mentaliti belum matang memang akan taksub 24 jam. Itulah masalahnya kan. Kalau kata terlalu taksub susah. Bukan apa kau, kita nak educate dia pun susah. Kan kita nak educate orang pasal ekonomi, tapi kadang-kadang kalau terlalu taksub tu susah geng. Kan korang ada tengok tak video aku ada lagi satu yang aku pening lah sebenarnya kan. Ada setengah orang ni aku tengok dekat masuk dalam konten aku kan. Dia orang ni ada setengah orang yang aku faham lah. Kalau kata contohnya dia challenge, aku tak kisah kalau kata sesiapa pun challenge aku punya pandangan pasal ekonomi. Orang cakap tak bang, abang punya pandangan ni salah, saya rasa ni lagi betul. Kemudian kau boleh bagi tau, kau backing dengan fakta ke, dengan data ke, aku okey, tak ada masalah. Kalau kata aku salah, aku cakap aku salah lah, aku minta maaf lah kan. Kan tapi kalau kata setakat bual air liuk je, tak payahlah kan. Susah kita nak educate orang macam tu, susah. Kalau kau tak tahu, kau belajarlah daripada orang yang tahu. Macam yang semalam tu aku ada seorang brother tu kan masuk aku punya video tu, dia kata tweet 20 tak pakai RON 90, tak pakai RON 95. Aku fikir positif sebenarnya. Aku fikir baik. Aku cakap tak apalah, mungkin brother ni tak tahu kan. Jadi aku pun reply lah video tu. Aku tunjukkan bukti kan, data daripada Jabatan Statistik cakap yang pengguna T20 ni must pakai RON 95. Itu pun boleh cakap Jabatan Statistik tak logik. Orang macam ni kita tak boleh educate lah guys. Susah. Orang macam ni kita tak boleh educate. Memang tak boleh educate. Kan? Kita tak boleh educate dia orang. Susah. Saya give up. Aku give up geng dengan orang-orang macam ni. Kalau kata kau cakap Jabatan Statistik punya data tu tak betul, tak logik, jadi baik kau je gantikan pengarah Jabatan Statistik tu. Sebab kau lagi pandai dari dia. Hanya kerana kau pam minyak, kau kerja pam minyak, kau cakap aku tak pernah nampak RON kereta Mercedes isi minyak pakai RON 95. Lepas tu kau cakap semua kereta tak pernah isi RON 95. Apa benda lah kan. Jadi janganlah kita macam tu. Kalau kita tak pandai, kita tengok seolah macam kau duduk kat kampung. Kau tak pernah nampak kereta Ferrari tau. Kemudian kau tak pernah nampak kereta Ferrari, kau cakap Ferrari tak wujud sebab kau tak pernah nampak. Kau tak pernah nampak kereta Ferrari, kau cakap kau buat satu. Terima kasih Faisal. Faisal selalu bagi saya gift. Terima kasih banyak-banyak tuan. Hanya kerana kau tak pernah nampak kereta Ferrari, kau cakap kereta Ferrari tak wujud. Kemudian ada orang cakap ni daripada bandar datang, dia cakap dengan kau, adalah kereta Ferrari, kau je tak pernah nampak. Okey, ada, aku datang daripada bandar, aku nampak kereta Ferrari. Macam ni je lah cuba kau tengok TV, kau buka TV, lepas tu kau akan nampak kereta Ferrari. Kau buka TV, kau nampak. Lepas tu dia pun buka TV. Dia buka TV, dia nampak kereta Ferrari. Dia cakap, TV tipu, TV tak logik. Macam ni memang kau tak boleh educate lah orang-orang macam ni memang kau tak boleh educate kan. Okey guys, ada apa soalan? Okey. Bantuan STR buat bulan 2,500 20 bulan. Comel tak bang? Okey guys, sebenarnya kalau korang tanya aku lah, we have to be fair with the government. The government sekarang ni mengalami fiscal constraint. Fiscal constraint ni maksud saya, korang ada nampak kan yang video terbaru daripada Anwar dia berlega-lega dekat TikTok yang dia kata penjawat awam mendesak kenaikan gaji. Korang nampak video tu? Dan Anwar cakap sabar dulu, nanti dulu. Sebab apa? Kerajaan pun sedang mengalami masalah hutang. Pada aku we have to be fair lah kan. Kita boleh buat populis guys nanti aku cakap macam ni, ada pula orang cakap aku ni penyokong kerajaan. Tapi pada aku we have to be fair. Dengan keadaan di mana kita berhadapan dengan keadaan hutang yang tinggi kan, kita kena ada fiscal discipline. Guys. Setakat akulah, daripada bantuan-bantuan yang diberikan ni, pada aku dah okey dah sebenarnya. What we expect more kan. Pada aku dah okey dah kan. Cuma itulah kan, mungkin benda tu tak terlalu besar, tapi at least ada lah kan. Dalam keadaan di mana kerajaan terpaksa berhutang, dia still bagi, pada aku
okey lah, acceptable kan. Nak kata terlalu bagus tak, tapi acceptable lah kan. Kalau kata kita bertindak populis, kita bagi je semua, negara kita jangan kata 1.5 trilion guys. Sekejap aja 1.5 trilion tu boleh pergi kepada 2 trilion. Dan korang tengok apa yang berlaku dekat negara Pakistan sekarang. Korang tengok apa berlaku pada negara Pakistan. Negara Pakistan sekarang berhadapan dengan masalah di mana dia orang memang tak ada duit guys. Dia orang terpaksa mengikut 100% apa yang IMF cakap. IMF cakap, okey, kau kena potong subsidi rakyat kau. Rakyat tengah susah ni, kau potong subsidi. Itu Pakistan terpaksa buat. Kenapa? Sebab apa? Dia memang terpaksa. Dia memang perlukan duit IMF. Sebab negara dia dah nak bankrupt. Kan? Jadi kita sanggup tak berada dalam keadaan macam tu? Tak sanggup. Okey? Kita tak sanggup guys tengok negara kita berhadapan dengan keadaan macam tu. Sebelum kita berhadapan dengan macam tu, kita terpaksa ikut bulat-bulat apa yang IMF cakap. Okey, kau potong ni. Jadi kerajaan dah tak ada fiscal authority. Kan? Kita tak nak lah keadaan tu berlaku. Jadi bagilah peluang, bagi chance. Kan? Sebab tu saya cakap, bila kerajaan, pertama sekali political stability tu kena ada. Kemudian kita bagi chance lah. Kalau kata 5 tahun dia orang tak perform, kita tukar lah, apa susah. Kan? Bagi chance lah. Kalau kata dia orang tak perform, kita tukar. Pilihan dekat tangan kita buat. Kan? Okey guys jadi pada saya dengan, dan lagi satu, korang kena nampak satu benda jelas bahawa dia cuba mencukai T20 lebih dalam bajet ni. Korang kalau perasan betul-betul lah, dia orang cuba mencukai T20 lebih. Itu yang aku nampak lah. Dengan tadi aku dah buat satu video capital tax gain, CGT. Korang pergi tengok. Nanti lepas live aku ni, korang pergi tengok CGT tu apa. Capital gain tax, CGT. Korang baca, korang tengok lah, korang fahamkan sikit lah CGT tu apa. Sebenarnya kalau kerajaan terlalu mencukai golongan T20 ni pun tak bagus kan. Sebab apa? Kalau dia orang terlalu mencukai kepada golongan T20, dia akan menyebabkan pelaburan dalam negara kita jatuh. Sebab apa? Orang yang banyak melabur ni adalah T20. Orang yang banyak melabur ni sebenarnya adalah T20. Kalau dia mencukai terlalu banyak T20 pun tak boleh. Terima kasih Tuan Faizal. Terima kasih banyak-banyak bagi saya gift. Semoga Tuan dimurahkan rezeki. Amin. Okay? Alright. Jadi kalau kata dia mencukai terlalu banyak T20 tak bagus juga. Sebab kalau dia terlalu memberikan beban cukai itu kepada T20, nanti investment akan berkurang lah. Okay. Kena ada balance. Betul. Kena ada balance. Kena ada keseimbangan. Kena ada balance. Okay. Salah satu sebab T20 melabur di Malaysia adalah offer percukaian. Betul. Itu saya setuju. Salah satu adalah insentif cukai. Apa insentif cukai tu korang pergi tengok sendirilah. Tadi saya tahu guys, ada orang tanya saya pasal isu paman niaga tu. Pasal dia kerugian pasal isu vaksin tu kan. Tapi guys, saya tak boleh nak komen lah sebab benda tu pada saya agak sensitif lah guys. Tapi nantilah kalau saya tengok lah, kalau saya boleh buat video lah. Tapi saya kena tengok dulu lah. Kalau isu yang terlalu sensitif, isu yang sedang dalam siasatan ataupun isu terlalu sensitif tu, saya tak buat video lah. Nanti tak pasal-pasal ada masalah akaun TikTok aku. Tak masalah yang nanti saya tengok lah guys. Saya pertimbangkan lah. Sebab kalau aku buat video ni, aku tak buat sesuka hati tau guys. Aku akan tengok betul-betul aku boleh bercakap tak dekat TikTok pasal certain isu je. Aku bukan pakai hentam kromoh je, tak. Dan bila aku bercakap dalam semua konten aku ni adalah backed by facts. Okay, sebab aku bersedia mana-mana orang untuk challenge aku punya pandangan. Aku bersedia. Kalau kau kata kau tak setuju dengan aku, tak apa, kau boleh challenge aku. Kau cakap aku Bro Nazri salah, saya rasa macam ni, kenapa kau bagi data kau? Kau bagi fakta kau, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kau tembang Ailio, itu yang tak best. Tu yang tak boleh. Tu kalau kau sekadar sembang Ailio, kau cakap kau macam ni, tapi apa kau punya kajian tak ada, data dari mana-mana tak ada. Lepas tu aku bagi Jabatan Statistik punya data, kau cakap tak logik. Tak susah lah. Itu sembang Ailio lah.
Boleh tak explain how corruption macam Najib? Kan nanti penyokong Najib marah aku pula. Okey bang, saya respect cara abang, memang profesional. Okey, terima kasih. Saya tak boleh cakap how corruption macam Najib lah. Saya cuma boleh cakap macam mana corruption merosakkan negara. Tak kira lah siapa-siapa pemimpin kan. Corruption akan merosakkan negara. Okey. Kenapa corruption boleh merosakkan negara, guys? Saya tak sebut mana-mana pemimpin. Saya cakap in general. Macam mana corruption boleh merosakkan negara, guys? Cuba kita bincang soalan ni. Explain IPR. InsyaAllah saya akan explain IPR. Okay. Jangan risau. Saya dah ada beberapa listing untuk saya buat konten. Okay. Corruption ni dia antara yang bahaya bila corruption ni ialah pembaziran sumber kerajaan lah. Apabila corruption berlaku, leakage banyak berlaku dalam ekonomi, duit yang kerajaan bajet untuk certain things tu akan terbazir lah. Okay? Jadi ada orang-orang tertentu yang korup yang akan mengambil kesempatan yang dia dapat guna. Patutnya duit yang dibajet oleh kerajaan tu patutnya dibelanjakan ke dalam sektor yang betul, dan dekat situlah kita dapat manfaat. Baru ada apa yang kita panggil di dalam ekonomi, kita panggil sebagai multiplier effect. Okay, jadi kalau kata certain projek tu dikatakan banyak corruption, jadi hanya orang-orang tertentu je lah dapat. Lagi satu, dia pembaziran wang kerajaan. Bila hasil-hasil kerajaan ni terbazir, maka impact tu kita tak nampak. Jadi makin lama kalau keadaan ni biarkan, kerajaan akan terus berhadapan dengan masalah kewangan. Masalahnya sekarang ni, kalau kata kita dah memang defisit, memang kita hutang, tapi lagilah kita tak jaga corruption, lagi jahanam. Lagi jahanam. Okey. Yang kedua pula, kita boleh tengok dari perspektif pelaburan. Pelabur ni, kalau dia tengok negara kita penuh dengan corruption, korang ingat dia nak melabur kat sini ke, geng? Tak ada, geng. Tak ada. Okey? Sebelum investor tu melabur kat negara kita, biasa dia akan upah consulting firm lah. Contohnya macam Boston Consulting kan. Saya pernah engage dengan Boston Consulting for example kan. Dia orang akan upah consultant ni untuk survey dan juga buat research tau. Dia orang akan buat research, guys. Ni saya tahulah dulu. Dia orang akan buat research, dia orang tengok political stability dekat sesebuah negeri tu yang dia orang nak invest. Dia orang punya macam mana daripada supply chain. Lepas tu corruption pun dia orang check juga, geng. Okey, sebab apa? Kalau banyak berlaku corruption, maka banyak prosedur-prosedur di mana later on bila dia establish manufacturing plant ataupun kilang dekat sini, maka benda tu tak transparent. Jadi dia orang, contohnya aku submit ni bila boleh dapat? Aku submit permohonan untuk ni bila? Tak tahu kan kalau kata banyak corruption, tak transparent. Jadi pelabur pun tak minat lah nak melabur dekat negara kita kalau macam tu. Okey. Dia orang pun tak minat melabur. Jadi pelaburan jatuh. Okey. Jadi tu antara perkara macam mana corruption boleh merosakkan negara. Okey. Bang, explain sikit status currency BRICS. Setakat ni saya rasa belum ada perkembangan terbaru. Setakat ni belum ada perkembangan terbaru lah. Dengar-dengarnya dia orang nak mewujudkan satu currency, tapi itu masih lagi di peringkat rumors lah. Bang, komen sikit pasal wang MDB. Wang MDB berjaya dikembalikan sebanyak 1.8 bilion US dollar. Itu saya akan buat video. Cuma tu lah, geng. Tapi kalau aku kadang-kadang aku ulas benda-benda macam ni, aku serba salah. Sebab apa? Yelah, nanti mudah sangat dipolitik kan. Okay. Tapi tak apa, guys. 1DB tu nanti dalam list aku juga. Okay, guys. Paras hutang. Okay, paras hutang negara ni sebenarnya kan, guys, kita panggil sebagai statutory debt level. Statutory debt level kita yang biasa adalah 60%. Okay, 60%. Jadi kita punya, tapi dalam masa-masa tertentu 60% daripada GDP, kalau tak salah saya 60% daripada GDP 60% daripada GDP aku tak ingat sangat, okay? Sekejap dia 60% daripada GDP tak? Kita panggil sebagai statutory debt level.
Betul. Jadi normally dia akan tak boleh lepas 60% daripada GDP, guys. Okay, kita estimate GDP kita berapa, kemudian kita tak boleh lepas, kita tak boleh cross 60%. Ingat 60%. Jadi akan tetapi kena sebut dalam keadaan-keadaan tertentu kita dibenarkan untuk cross sehingga 65% tahap maksimum. Bila? Sebab kalau ada berlakunya keadaan-keadaan tertentu, contohnya macam economic recession dan last time COVID, okay? Jadi dia dibenarkan untuk pergi ke maksimum 65%. Okay, jadi kalau dia pergi pun dia akan pergi ke 65%, tapi biasanya dia akan tak lebih daripada 60%. Okay, macam itulah. Okay, jadi kalau kata dia dalam paras yang okey adalah antara 55 hingga 60% lah. 55 hingga 60% tu acceptable. Tapi kalau lebih rendah lagi bagus lah. Dalam keadaan Malaysia 55 hingga 60% tu acceptable. Tapi kalau dah exceed 60% itu bermasalah. Okay. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu memang kita kena exceed 60% lah dalam 60%, tapi tak boleh lebih 65%. Japan, okey. Saya dah pernah buat video, guys. Okey, korang pergi tengoklah video aku tu. Kenapa negara macam Jepun, Singapura, dia boleh exceed, dia boleh hutang gila-gila. Siapa yang sini followers aku selalu, aku dah pernah buat video pasal tu, guys. Kenapa, guys? Kenapa negara-negara macam Singapura, macam Jepun, dia boleh exceed sampai 100 lebih dia orang punya percentage debt to GDP. Okay, kenapa, geng? Kenapa dia orang boleh lebih? Kenapa kita takut? Tapi dia orang tak kisah. Aku pernah buat video pasal ni. Guna untuk investment. Yes, sebab dia orang hutang untuk beli aset, guys. Aku dah pernah cakap, kalau kita nak bandingkan dengan Jepun ni, guys, dia orang ni dah jadi industrialized country semenjak tahun 1880-an. Memanglah kita tak boleh challenge dia orang. Dia orang dah jadi industrialized nation sejak 1880-an. Dah lama, guys. Kita tak boleh lawan dia orang. Okey. Dan pada masa dia orang start jadi industrial nation, dia orang start jadi negara pertama maju dekat Asia. Okey, dia orang dah kumpul duit banyak ah. Dia orang dah kaya dulu dah bertahun-tahun, dah berpuluh-puluh tahun kaya daripada kita dah. Okey. Jadi dia orang dah kumpul aset banyak, guys. Dia orang kumpul aset banyak. Jadi sekarang ni pula, okey, dia orang tak kisah, dia orang dah ada aset banyak ni. Bila dia orang ada duit ni, guys, dia orang kumpul kekayaan, dia orang beli aset. Sebab tu Japan adalah creditor nation. Creditor nation ni maksudnya dia bagi orang pinjam hutang. Kan? Bukan dia hutang, dia bagi orang pun duit. Orang boleh pinjam duit daripada dia. Jadi, guys, Jepun memang kita tak boleh nak bandingkan dengan kita lah. Diorang dah terlalu banyak duit. Tapi kita boleh bandingkan dengan Singapura. Kenapa Singapura boleh hutang sampai level macam tu tapi kita tak boleh? Siapa boleh jawab? Kenapa Singapura boleh tapi kita tak boleh buat macam tu, geng? Singapura pun sama. Diorang pun beli aset. Diorang hutang, diorang gunakan untuk beli aset. Diorang tak kisah. Aku nak hutang 100 lebih pun tak ada masalah. 100 lebih daripada percentage GDP pun tak ada masalah. Aku banyak aset. Ada apa masalah, aku jual je aset aku. Tapi macam mana dia orang boleh kumpul aset? Saya boleh jawab. Macam mana dia orang boleh kumpul aset, guys? Macam mana Singapura ni ada untuk kita beli aset, untuk kita macam kita lah kan. Kita nak beli aset, guys. Kita nak pegang aset. Contohnya kita nak beli saham company itu, company ni. Kita nak beli property itu, property ni. Kita mesti ada duit banyak kan, guys. Jadi macam mana Singapura boleh beli, kita tak boleh beli? Singapura dia buat keuntungan dahulu-dahulu. Ya, betul. Itulah dia jawapannya. Singapura dia dah buat keuntungan dia dulu.
Okay, kenapa aku cakap macam tu? Kenapa Singapura boleh buat keuntungan dulu-dulu, geng? Kenapa Malaysia tak boleh buat? Ah, tak ada ketirasan menabung. Ya. Okay guys, untuk pengetahuan korang Aku memang pernah buat video pasal ni. Korang boleh tengok balik lah video aku. Tapi aku boleh explain balik lah Kalau korang tengok dari segi sejarah Singapura ni, diorang mengalami budget surplus bertahun-tahun, geng. Diorang dah mengalami, diorang dah dapat budget surplus bertahun-tahun lagi. Sebelum kita, diorang dah enjoy budget surplus. Kita defisit. Pada masa tu diorang dah surplus bertahun-tahun. Bertahun-tahun diorang surplus, geng. Kita defisit. Kita hutang. Diorang surplus. Okay. Kita ni hutang, defisit. Diorang surplus. Kalau korang tak percaya, korang pergi tengok chart, korang tengok Singapore punya defisit macam mana. Dia panggil budget deficit. Aku ada buat satu video, korang boleh tengok balik, scroll. Korang akan tengok macam mana Singapore boleh ada duit. Sebab apa? Dia dah surplus dah lama bertahun-tahun, geng. Kita pula defisit. Kita hanya surplus pada tahun 1990-an. Sikit je. Jadi masa diorang surplus ni, diorang dah beli duit, diorang dah beli aset banyak lah. Kan? Okay? Itu back to financial management and prudence. Okay? Itulah pentingnya kita pandai dan bijak mengurus duit. Okay? Jadi kesannya sekarang lah. Kan? Itu back to tadilah. Kita kena bijak urus duit. Tak ada corruption. Duit tak bocor. Okay? Duit tak bocor. Macam kita punya bisnes juga, geng. Kita pandai, kita bijak gunakan duit, melabur kan. Duit tak bocor, uruskan duit dengan betul. Then okey lah. Boleh lah ada duit. Jadi boleh lah melabur. Jadi kalau kata diorang sekarang, aku nak hutang sampai 100 lebih GDP, aku tak ada hal. Aku punya aset dah berlambak. Kata contohnya ada masalah, aku jual je aset aku. Itu pun banyak lagi. Jadi sebenarnya yearly, tahunan percentage debt ratio to GDP, dia bukanlah satu ukuran yang menunjukkan sesebuah negara tu bermasalah ataupun tidak. Dia hanyalah satu angka yang menunjukkan berapa banyakkah negara itu berhutang daripada GDP dia. Itu saja. Okay? Jadi dia bukanlah satu angka untuk menunjukkan bahawa sama ada sebuah negara tu dia ada masalah kewangan ke ataupun dia ada masalah hutang ke, tidak, guys. Dia hanyalah satu angka yang menunjukkan berapa persen dia hutang daripada GDP dia. Tak semestinya negara yang berhutang sampai 100 lebih tu dia ada masalah. Okay? Dan kalau korang tengok negara-negara maju semua, korang tengoklah hutang persentage per GDP dia orang punya banyak. Okay? Kalau USA pun sama ke, bang? Okay, USA ni dia unik sikit. USA ni dia memang banyak hutang, geng. USA banyak hutang, tapi USA juga pemegang gold yang tinggi dekat dunia, paling tinggi dekat dunia, US lah. Okay, itu mungkin dia orang punya penyelamat lah. Kata one day kalau US dollar crash, dia orang pada gold, mungkin lah. Dan dia orang adalah pemegang gold reserve yang terbesar sekali dekat dunia adalah USA. Akan tetapi ada lagi satu benda yang menyelamatkan dia orang, iaitu US ni walaupun dia orang punya hutang bertrilion-trilion, tapi dia orang punya currency US dollar ni adalah world dominant currency, world reserve currency. Orang pegang duit dia orang. Jadi bila orang pegang duit dia orang, still ada value yang tinggi. Kan? Jadi okeylah, tak apalah. Tapi kita tak boleh ikut cara tu, guys. Kalau kita ikut hutang yang terlalu tinggi, berapa persen, berapa ratus, kita habis lah. Memang kita jahanam lah. Memang kita habisnya, guys. Minum sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, sambil tu ni dari pharmacist tanya lagi pasal paman niaga. InsyaAllah nanti saya buat video. Itu pasal kerugian vaksin kan.
Tu nantilah saya buat video lah. Cuma saya tengok lah macam ada. Nanti saya tengok dulu betul-betul sama ada adakah isu tu terlalu sensitif. Sebab apa, kalau terlalu sensitif tu saya tak nak komen lah dalam saya punya TikTok. Nanti kena ban ke apa. Kan, nanti kalau aku kena ban, korang dah tak jumpa aku dah. Kan, dia punya vaccine provisions yang rugi lebih 500 juta tu. Okay, itu nantilah aku tengoklah sama ada benda tu terlalu sensitif ataupun tak. Kalau terlalu sensitif aku tak komen lah. Bayaran 1.8 bilion 1 MDB InsyaAllah nanti aku akan buat video. IPR pun aku akan buat video. Bang, kalau US backup dolar pakai gold akan naik ke bang? Okay, aku rasa US tak akan backing lagi. US dah pernah backing dolar pakai gold bukan sekali, 2 kali. Tapi dia tak berjaya guys. Okay, jadi sistem tu satu gold standard, kita panggil sebagai gold standard, pernah. Kemudian sistem tu tak berjaya. Pada tahun 1940-an dia buat lagi, dipanggil sebagai gold standard. Lepas tu dia panggil sebagai Bretton Woods. Bretton Woods ni bertahan daripada, kalau tak salah aku, 1940 sehingga 1970 je, kalau tak salah aku, dia habis. Jadi kenapa, salah satu sebab utamalah kenapa dia tak boleh nak bertahan dengan backing dengan apa ni, dengan gold, sebab US dia memerlukan apa ni, supply duit US ni kena bergerak terlalu tinggi, kena laju dia punya supply ni kena meningkat. Tapi bila dia nak naikkan supply tu tanpa dia meningkatkan jumlah reserve gold tu tak boleh. Jadi dia tak talent, dia tak selari dekat situ. Jadi dia tak pakai lagi lah gold standard tu. Baloi ke simpan duit USD, duit euro selain daripada emas? Kalau aku, baik aku simpan emas. Kalau saya lah, kalau aku lah. So kalau US backup gold yang terdesak mungkin lah. Bang, Maybank untung 12 bilion je. Baloi ke simpan duit USD, euro selain dari emas? Kalau aku simpan, aku tak tahulah, aku tak minat lah simpan currency. Aku lebih suka simpan komoditi. Aku lagi suka simpan emas. So US boleh print duit suka hati orang? Dia orang boleh print. Kalau kata contohnya kan, kalau dia orang dah mencecah debt ceiling sekalipun, dia orang boleh naikkan debt ceiling dia orang. Kan, oh US dah mencapai ceiling hutang. Peduli apa, aku boleh naikkan lagi. Kan? Dan kalau korang tengok US dah berapa banyak kali dia naikkan dia punya debt ceiling level dia. Dia orang boleh hutang sesuka hati, dia orang cetak duit dia. Bang, pernah baca The World is Flat? Tak pernah baca lagi. By The World is Flat by Thomas Friedman. Tak bang, tak pernah baca lah. Nanti aku cari lah buku tu. Okay guys, sambil-sambil tu kalau korang minat baca buku aku, yang buku warna merah aku ada pin dekat shop ni, korang boleh tengoklah buku tu, tengok-tengok dan bacalah buku tu untuk buyer yang apa ni, pertama dekat TikTok ni. Kalau korang tak pernah beli dekat TikTok, kau boleh dapatkan buku ni dengan harga yang diskaun yang sangat murah. Kalau aku tak silap aku lah, dapat potongan yang tinggi tau, daripada RM30 kepada RM12. Ini buku ni actually buku yang aku jual, aku sharekan aku punya pengalaman lah dalam bisnes. Okay, macam mana aku start bisnes daripada kecil-kecilan, dan kemudian aku membina pasukan jualan. Aku sharekan dekat buku ni lah. Jadi kalau korang nak aku bukan aku nak cakap aku jual buku ni sebab aku sifu marketing, tak. Aku jual buku ni sebab aku kongsi pengalaman. Tu je lah. Kalau korang minat nak baca pengalaman aku dalam buku ni, aku dah tulis lah. Okay, dan aku buktikan walaupun aku laburkan dengan modal yang sikit iaitu sebanyak RM250, aku boleh buktikan aku boleh buat jualan berjuta juga.
Kan. Jadi dia punya key dia adalah korang kena ada volume lah. Macam aku cakap tadi ada satu video tu kan, brother tu tanya volume lah. Untung kecil tak apa guys. Kita untung margin kecil per produk tak apa, tapi kita ada volume tak apa, kita boleh buat untung banyak. Kadar defisit dah menurun ke bang? Ya menurun, insyaAllah. Okay guys, bila kita katakan defisit guys kita tak boleh cakap kadar defisit dah menurun. Tak guys jangan gunakan perkataan tu. Kita gunakan perkataan apa tau? Kadar defisit dijangka menurun ke bang? Dijangka guys Sebab apa? Bila kerajaan buat bajet, dia buat bajet tu based on projection of revenue tau. Revenue tu dia belum dapat guys tapi dia project revenue tu berapa, kemudian dia buatlah bajet, jangkaan dia punya projected revenue. Kemudian dia buat projected expenses. Baru dia buat projected. Bila dia dah project benda ni, bila dia dah plan berapa banyak revenue dia dapat, berapa banyak expenses dia akan buat, jadi dia tahulah berapa banyak jangkaan defisit dia. Okay. Jadi jangkaan defisit ni lebih kurang dalam 5.5% lah, daripada 6% atau 6% lebih macam tu. Okay. Jadi dijangka defisit akan jatuh. Akan tetapi kita jangan terlalu confident. Sebab apa? Kalaulah berlaku keadaan-keadaan tertentu, maka dia akan juga, kerajaan pun boleh buat apa tahu? Bajet tambahan. Korang pernah dengar tak bajet tambahan? Bajet tambahan ni, bila korang dengar je perkataan bajet tambahan ni, jadi dia akan biasa bajet tambahan ni dia akan menyebabkan perbelanjaan kerajaan tu meningkat lagi lah. Jadi defisit tu akan bertambah. Macam tu lah. Tapi dijangka defisit akan jatuhlah kepada 5.5% kalau tak salah aku 5.5%. Bajet tambahan macam mana? Ya betul. Dalam keadaan-keadaan tertentu dia akan buat bajet tambahan. Guys, boleh tak bantu aku tekan tap screen banyak sikit? Aku rasa aku mungkin akan end live tak lama lagi, sebab aku biasa tak boleh buat live, tak boleh buat sampai pukul 12 lah. Pukul 12 lebih tu memang waktu aku tidur lah. Bantu akulah tekan tap screen banyak-banyak sikit guys. Aku ucapkan terima kasih lah kepada korang yang ada juga geng-geng yang backing aku kalau aku kena kecam. Kan? Kadang-kadang aku hargailah ada korang-korang yang backing aku bila time aku kena kecam kan. Tak adalah aku rasa kesorangan. Okay. Kadang-kadang aku tak faham Kadang-kadang aku cakap pasal ekonomi, tapi di politik kan aku tak tahulah kenapa mungkin tak tahulah kan. Ada sampai satu video tu siap aku kena fitnah lagi. Kan aku tak nak lah, aku dah buat satu video tu, tapi aku tak nak tag orang yang bagi aku account tu, orang yang buat fitnah kat aku. Tak apa, aku maafkan dia lah Dia boleh potong-potong video aku lah. Dia boleh potong video aku, dia edit, dia cakap aku menuduh pemimpin dia. Aku garu kepala bila masa aku tuduh orang. Aduh, pelik aku cakap manusia ni kadang-kadang kau tak boleh faham Aku tak boleh faham Betul. Rich and Poor Dad. Rich and Poor Dad adalah satu buku yang bagus. Ada. Aku ada buku tu, tapi aku tak ingat buku tu aku letak mana. Aku ada beli buku tu, Rich Dad Poor Dad. Buku tu satu buku tu yang bagus. Buku tu adalah buku yang pertama aku baca membuka fikiran aku mengenai pentingnya tak makan gaji. Okay? Pentingnya kita keluar daripada kepompong makan gaji. Itulah buku tu telah membuka pemikiran aku lah. Tapi korang yang tak pernah baca buku Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad tu, korang pergi dapatkan lah buku tu. Korang kena baca. Buku tu wajib dibaca buku tu wajib dibaca guys. Kalau korang ada mindset untuk korang bukan apa aku cakap tau anak dah sihat ke bang? Alhamdulillah dah sihat dah. Alhamdulillah. Korang boleh, dia membuka fikiran korang sebab tu kena banyak membaca. Korang carilah buku Rich Dad Poor Dad tu.
Aku rasa kalau beli dekat MPH online banyak tu. Dia membuka itu adalah buku pertama yang membuka pemikiran aku supaya tak terus bergantung kepada makan gaji. Capitalism versus socialism, mana lebih bagus bang? Okey, sebenarnya antara capitalism dan socialism ni ada baik ada buruk guys. Dia ada baik ada buruk, tapi kita lebih kita dan kalau kita kata capitalism pun, capitalism sebenarnya guys, negara-negara yang mendukung fahaman kapitalisme ni, diorang pun cakap aja diorang fahaman kapitalisme, tapi total kapitalisme sebenarnya wujud ke? Mana ada. Even tu US pun cakap, US cakap, aku adalah negara pendukung kapitalisme, negara aku adalah negara kapitalis. Kalau kata negara kau negara kapitalis, kau tak payahlah nak campur tangan dalam ekonomi, betul tak? Kau bagi je ekonomi kau tu beroperasi sendiri, tak payah campur tangan. Ini kau pun bagi subsidi kepada sektor soya kau. Kan? Jadi kalau macam tu bukan kapitalisme lah. Kan? Jadi kapitalisme ni bermaksud kerajaan total tak campur tangan langsung di dalam ekonomi. Dia akan biarkan ekonomi tu berfungsi dengan sendirinya. Tapi sistem kapitalisme yang total dekat dunia ni sefaham aku tak ada. Sama sosialisme. Social capitalism mungkin kita campur. Kita campur. Kita buat fahaman baru capitalism campur socialism. Socialism. Jadi kita berada dekat tengah-tengah. Itu cadangan bagus. Apa sebab Sri Lanka jadi macam tu bang? Apa sebab? Siapa boleh jawab? Okey geng, aku nak live, nak end live sekejap lagi. Ni adalah soalan terakhir lah aku jawab. Geng, apa sebab Sri Lanka boleh jadi teruk macam tu? Kenapa Sri Lanka boleh teruk macam tu? Sebenarnya guys, Sri Lanka jadi macam gitu sebab kebobrokan kepimpinan. Okey. Negara Sri Lanka ni dirosakkan oleh pemimpin diorang sendiri. Sebab itulah guys, kadang-kadang sebab itulah pemimpin ni, kalau kata kita kita tidak ada kebertanggungjawaban, banyak berhutang, jadi duit bocor sana sini, banyak rasuah, jadi macam Sri Lanka lah. Dia adalah contoh klasik lah, nepotism lampau, nepotism lah. Kan? Dia adalah sebuah negara yang dirosakkan oleh pemimpin dia sendiri. Aku ada buat satu video lah pasal Sri Lanka tu, nanti scroll. Aku ada buat satu video spesifik pasal Sri Lanka. Okay guys, insyaAllah terima kasih bagi aku idea untuk buat konten. InsyaAllah aku tengok Paman Niaga punya isu tu. Kalau tak terlalu sensitif, aku akan buat video. Lepas tu IPR. Aku akan buat video. Lepas tu 1MDB. Aku rasa 1MDB okey kot. Sebab 1MDB ni bukan lagi isu semasa kan. Dia dah lepas kan. Memang dah betul salah lah. Kalau dulu kita kata, kita sebut aja 1MDB, bahaya. Tapi sekarang dah okey kot. Okay. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang support aku punya live malam ni. Terima kasih yang bagi aku gift. Terima kasih banyak-banyak. Tunggu 30k like. Oh guys, okay, 30k like guys. Come on, bagi aku 30k like guys. Naikkan sikit lagi. Kenapa fund kita tak boleh profit sedangkan fund Norway lewat ditubuhkan tapi profit? Fund macam mana tu? Kena kecam bagi tahulah. Janganlah lebih lama sikit. Okey, dah 30k. Dah 30k. Okey guys, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang bagi aku like, love dan juga bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Okey guys, itu sajalah untuk segmen malam ni. Nanti aku akan buat lagi video yang padu-padu. Kalau aku kena kecam, korang backing aku lah. Korang yang minta kan. Okey, ingat kalau aku kena kecam, korang backing aku. Kalau tak, aku malas lagi buat video-video yang kontroversi. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.